Salam Malaysia Madani, Tajahau. 欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Pemimpin Kerajaan Perpaduan sentiasa fokus dan komited dalam agenda pembangunan negara. Kehadiran dan komitmen para pemimpin Kerajaan Perpaduan dalam program-program di Sabah memberikan mesej bahawa mereka fokus kepada agenda pembangunan negara dan rakyat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, kehadiran 3 pemimpin utama Kerajaan Perpaduan dan kerajaan negeri ke kawasan yang diwakilinya dalam tempoh yang singkat adalah bukti kerajaan lebih mengutamakan agenda pembangunan daripada hal-hal lain. Saya sebagai ahli Parlimen Pinampang dan juga Kedamaian telah mendapatkan komitmen dan kehadiran yang amat berhormat Perdana Menteri, yang amat berhormat Ketua Menteri ke Pinampang pada program yang berasingan. Dan hari ini komitmen dan kehadiran yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri ke kawasan Kedamaian. Dan mesej yang ingin saya sampaikan adalah untuk kita memberi fokus kepada agenda pembangunan negara, agenda pembangunan rakyat. Ini yang mesej yang saya mahu sampaikan dengan mendapatkan komitmen dan kehadiran Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Ketua Menteri ke kawasan yang saya wakili. Dan inilah yang sepatutnya menjadi fokus dan agenda kepada semua kita, termasuklah rakan-rakan pimpinan dalam Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Sabah. Dan tidak ada agenda-agenda lain yang mahu move sini, move sana. Sepatutnya kita mahu move forward, mahu terus melaksanakan pembangunan yang diinginkan oleh rakyat. Iwan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian dan ahli Parlimen Penampang berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis peluncuran Pelan Pembangunan Kedamaian sempena Rumah Terbuka Christmas Kedamaian dan Tahun Baharu 2024 di Dewan Kedamaian Square Taginambur di Kota Belud pada 8 Januari. Majlis itu disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Turut hadir Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah Datuk Fong Jin Tze, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Seri Suryani Datuk Ahmad, Adun Usukan Datuk Seri Saleh Said Keruak serta para pemimpin kerajaan negeri dan persekutuan dan ketua-ketua jabatan. Iwan turut merakamkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Ketua Menteri atas kesudian menghadiri program kementeriannya di Penampang dan Kedamaian. Mengenai Pelan Pembangunan Kedamaian 2020 sehingga 2035, Iwan berkata kajian selama 6 bulan telah dilaksanakan oleh Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS pada tahun 2018 meliputi semua kampung di Kedamaian. Dan selagi saya menjadi adun di sini, wakil rakyat di sini, saya akan menjadikan pelan ini sebagai dokumen yang saya mau jadikan sebagai input kepada penyediaan rancangan-rancangan pembangunan kerajaan. Rancangan Malaysia, rancangan Sabah, melalui kementerian dan jabatan dan agensi masing-masing. Seperti mana yang kita lihat hari ini telah diluncurkan sekurang-kurangnya 3 jalan luar bandar biayaan Kerajaan Persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa. Dan saya juga telah meminta supaya jalan-jalan utama yang lain telah saya sebutkan dalam ucapan. Dan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri telah menyatakan sokongan beliau. Iwan berkata beliau akan mengadakan perjumpaan dengan Ketua Menteri untuk meminta Pelan Pembangunan Kedamaian dijadikan agenda pembangunan Kerajaan Sabah dan dimasukkan dalam senarai keutamaan kerajaan negeri untuk dikemukakan kepada Unit Perancang Ekonomi Negeri Jabatan Perdana Menteri. Seterusnya dimasukkan dalam belanjawan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah pada rolling plan seterusnya. Beliau yakin Pelan Pembangunan ini akan membawa Kedamaian ke satu tahap yang lebih maju dalam tempoh sehingga sekurang-kurangnya 2030.
Majlis Peluncuran Pembangunan Kadamaian disempurnakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyempurnakan Majlis Peluncuran Pembangunan Kadamaian sempena sambutan Rumah Terbuka Christmas Kadamaian dan Tahun Baru 2024 di Dewan Kadamaian Square Taginambur di Kota Belud pada 8 Januari. Pada majlis itu, 3 projek menaik taraf jalan luar bandar Kadamaian turut dilancarkan, iaitu Jalan Tengkurus Lahanas Sibak, Lahanas Sokid dan Jalan Sayap yang sudah dalam proses pelaksanaan serta Jalan Podos Taginambur yang dalam proses pelantikan kontraktor. Kesemua projek ini melibatkan kos keseluruhan berjumlah RM244 juta di bawah peruntukan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Ahmad Zahid turut melancarkan Digital Desa, satu inisiatif daripada Bank Rakyat dalam membudayakan gaya hidup tanpa tunai dalam kalangan rakyat dan usahawan luar bandar. Timbalan Perdana Menteri turut menyampaikan sumbangan awal pengajian daripada Yayasan Bank Rakyat kepada seramai 97 pelajar kawasan Kadamaian. Beliau juga mengumumkan kelulusan sebanyak 40 unit rumah Perumahan Penduduk Rakyat Termiskin PPRT kawasan Kadamaian. Pelbagai acara diadakan sempena majlis itu, antaranya jualan madani koperasi yang menawarkan harga barangan keperluan harian lebih rendah daripada harga biasa di pasaran dan pameran 10 agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Ketika berucap pada majlis itu, Ahmad Zahid berkata, walaupun berbeza pandangan dan kepentingan politik, namun kepentingan rakyat harus diutamakan. Dalam situasi yang beginilah yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, memberikan keutamaan bagaimana soal kestabilan politik ini harus dipertahankan. Kerana akhirnya kestabilan politik ini akan dapat menggamit pembangunan negara hasil daripada pelaburan yang datang daripada luar, pelaburan dalam negeri, mengurangkan pengangguran, mengurangkan kadar inflasi, menstabilkan harga barangan dan yang paling penting, rakyat harus disejahtera dan dimakmurkan. Inilah tujuannya. Kita sebagai pemimpin politik, apabila berjanji, kita harus pegang pada janji kita. Apabila kita mengadakan kesepakatan di kalangan kita, terutamanya kepimpinan parti-parti yang menganggotai parti komponen di peringkat negeri atau di peringkat pusat, kita mesti pegang kepada janji. Kita tidak mahu apabila perundingan dijalankan, persetujuan diperolehi tetapi pelaksanaannya dibuat secara yang berbeza untuk jaga kepentingan kelompok-kelompoknya sahaja. Ahmad Zahid berkata, bila menghargai pendirian pemimpin muda politik Sabah, Datuk Iwan Benedict, yang memberikan keutamaan kepada rakyat dan menyantuni perbezaan di kalangan rakyat yang diwakilinya. Beliau berkata, kerjasama seperti ini harus terus diperkukuhkan bagi membawa kesejahteraan kepada rakyat. Kerjasama seperti inilah yang harus bukan hanya dijalinkan tetapi terus diperkukuhkan. Sebab kita mahu pengukuhan ini akhirnya kita akan dapat membawa kesejahteraan pada rakyat. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamaian, Datuk Iwan Benedict berkata, Pelan Pembangunan Kadamaian 2020 sehingga 2035 merupakan dokumentasi aspirasi rakyat Kadamaian. Ia dihasilkan melalui kajian lapangan selama 6 bulan oleh Institut Kajian Pembangunan IDS Sabah dan pejabat Adun Kadamaian pada tahun 2018. Pelan induk ini menjadi dokumen kerajaan dan panduan kepada semua kementerian
agensi dan jabatan kerajaan untuk membawa pembangunan yang lebih pesat dan lebih sistematik di kawasan Kedamaian. Inilah wawasan saya untuk membangunkan Kedamaian berasaskan dua sektor utama ataupun dua sektor ekonomi utama, yaitu pertanian dan pelancongan serta penyediaan dan penektarafan kemudahan infrastruktur asas serta keusahawanan desa. Iwan berkata, kerja-kerja menektaraf dua jalan luar bandar Kedamaian, yaitu Jalan Tengkurus Lahanas dan Jalan Sayap Mansulit, kini sedang dilaksanakan. Manakala Jalan Tambu Laung Podos kini dalam proses pelantikan kontraktor. Projek Jambatan Konkrit Kampung Kaung Ulu juga sedang dalam proses pelantikan kontraktor. Kerja-kerja menektaraf jalan luar bandar Kedamaian akan mengubah lanskap aktiviti ekonomi penduduk di kawasan ini. Begitu juga dengan Jalan Mandap Dolua Kinasaraban. Pelaksanaan projek penektarafan jalan-jalan ini menyerlahkan lagi kejayaan plan pembangunan Kedamaian. Saya yakin apabila siap kelak, ia akan mengubah lanskap aktiviti ekonomi rakyat Kedamaian yang terkenal dengan perusahaan ekopelancongan dan juga pertanian. Iwan berkata, Kedamaian mempunyai 130 ekor pelancongan komuniti dan 117 homestay atau inap desa yang diusahakan penduduk kampung. Katanya, penektarapan jalan-jalan utama di kawasan ini bukan saja memudahkan penduduk kampung memasarkan hasil pertanian mereka, tetapi juga akan memberi keselesaan kepada para pelancong yang berkunjung ke Kedamaian. Bagaimanapun katanya, usaha itu harus diteruskan dan perlu dilipat gandakan kerana keperluan pembangunan yang masih banyak di kawasan itu. Jalan-jalan utama serta jalan perhubungan desa menuju ke sekolah-sekolah dan pusat ekonomi komuniti perlu diberi tumpuan dan keutamaan untuk dinaik taraf. Bakalan air terawat, pembinaan rumah PPRT dan kemudahan keusahawanan desa perlu dibanyakan. Selaras dengan usaha kerajaan untuk memberikan kemudahan asas kepada penduduk luar bandar dengan rendah hati sesuai dengan semangat madani. Mewakili rakyat Kedamaian, saya memohon jasa baik Yang Amat Berhormat Datuk Seri untuk menyalurkan lebih banyak lagi peruntukan ke Kedamaian bagi menaik taraf jalan-jalan utama lain di Kedamaian, termasuklah jalan perhubungan ke sekolah-sekolah, ke kampung-kampung dan ameniti sosial, membina dewan-dewan di kampung dan juga keusahawanan desa. Saya telah menyampaikan Wan An